Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nurul Izariani. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk Sains Tingkatan 3 dan bab yang pertama iaitu rangsangan dan juga gerak balas. Okey, untuk hari ini kita akan fokus ke tajuk 1.1 iaitu sistem saraf manusia. Okey, murid-murid anda boleh refer ataupun lihat buku teks Sains Tingkatan 3 muka surat 4 hingga muka surat 10. Kita mulakan dengan penerangan tentang sistem saraf manusia. Okey, jadi sistem saraf manusia ialah sistem kawalan yang sangat penting dalam koordinasi badan. Okey, yang kedua, selain daripada penglihatan, pemikiran dan juga pergerakan badan, sistem saraf manusia juga mengawal dan menyelaraskan fungsi organ dalam badan dan mengekalkan persekitaran dalam. Okey, jadi dalam tajuk sistem saraf manusia, ada beberapa komponen yang perlu dipelajari. Okey, yang pertama adalah bahagian reseptor. Okey, ataupun kita panggil juga sebagai afektor. Okey, apa dia afektor? Afektor ialah sekelompok sel dalam organ deria yang boleh mengesan rangsangan dan akan menghasilkan impuls saraf. Okey, impuls saraf ini adalah jaringan maklumat yang akan dihantar ke otak untuk ditafsirkan. Okey, yang seterusnya yang kedua, apa itu sel saraf? Okey, sel saraf adalah berfungsi untuk menghantar impuls saraf ke otak. Okey, jadi impuls saraf ataupun maklumat akan dihantar menggunakan sel saraf. Okey, yang ketiga, bahagian yang paling penting dalam sistem saraf iaitu bahagian otak. Okey, otak akan mentafsir impuls saraf dan juga akan menghasilkan maklumat. Okey, dan yang keempat, efektor. Okey, efektor ataupun efek adalah gerak balas. Okey, jadi efektor adalah otot atau kelenjar yang boleh menghasilkan gerak balas. Okey, kita lihat sistem saraf manusia. Okey, jadi sistem saraf manusia yang pertama adalah bahagian otak. Okey, otak. Seterusnya, bahagian yang kedua adalah saraf tunjang. Di mana saraf tunjang? Saraf tunjang ini berada berdekatan dengan bahagian tulang belakang. Jadi tulang belakang ada saraf yang paling utama dalam sistem saraf manusia iaitu otak dan juga yang ini adalah saraf tunjang. Okey, jadi kedua-dua otak dan juga saraf tunjang. Jadi kalau kita lihat kedudukannya berada di tengah-tengah. Okey, jadi ini adalah sistem saraf pusat. Okey, sistem saraf pusat. Okey, yang kedua kita ada sistem saraf yang kedua mengandungi saraf kranium. Okey, saraf kranium ini berada di bahagian leher. Okey, di bahagian kepala iaitu saraf kranium. Okey, seterusnya kita ada bahagian di tepi iaitu saraf spina. Okey, kiri dan juga di kanan lah kita ada saraf spina. Okey, kedua-dua saraf kranium dan juga saraf spina adalah dalam sistem saraf soma. Okey, dan yang seterusnya sistem saraf autonomi yang mana dia akan berhubung dengan organ dalaman. Okey, di sini ada sistem saraf autonomi dan kedua-dua jenis sistem saraf ini iaitu sistem saraf soma dan juga autonomi adalah sistem saraf periferi. Okey, jadi saya ulang, sistem saraf pusat mengandungi dua bahagian iaitu otak dan juga saraf tunjang. Okey, dan sistem saraf periferi dia ada dua iaitu sistem saraf soma, okey, saraf kranium dan juga saraf spina. Dan satu lagi adalah sistem saraf autonomi yang berhubung dengan organ dalaman. Okey, sistem saraf pusat. Okey, sistem saraf pusat akan menerima maklumat daripada organ deria iaitu 5 organ deria kita lah. Okey, daripada mata, hidung, lidah, kulit, okey, dan juga telinga. Itu adalah organ deria. Okey, dia akan mentafsir dan menghantar maklumat ke organ motor. Organ motor ni adalah bahagian otot untuk melakukan tindakan yang sesuai. Okey. So, dalam sistem saraf pusat, kita ada bahagian otak. Okey, tadi telah diterangkan. Okey, kita ada bahagian otak. Jadi, otak dilindungi oleh tempurung ataupun tengkorak.
Okey, tempurung kepala iaitu tengkorak, kerana struktur otak itu sendiri sangat lembut, jadi ia akan dilindungi oleh tengkorak. Okey, dan yang kedua adalah saraf tunjang. Okey, ini adalah saraf tunjang di bahagian tulang belakang. Okey, otak dilindungi oleh tulang tengkorak ataupun kita panggil kranium. Okey, di bahagian otak terdiri daripada berjuta-juta neuron. Apa itu neuron? Neuron adalah sel saraf. Jadi di bahagian otak terdapat banyak neuron ataupun sel saraf. Okey, dan di bahagian otak juga terbahagi kepada jirim kelabu, iaitu lapisan yang bahagian luar, dan jirim putih di bahagian lapisan dalam. Okey, dan otak juga adalah center of activity, iaitu dia akan mengawal semua aktiviti badan. Okey, kita beralih kepada saraf tunjang. Okey, saraf tunjang dilindungi oleh tulang belakang. Okey, dan kedudukannya juga dekat dengan tulang belakang. Okey, terdiri daripada neuron perantaraan. Ini adalah jenis sel saraf. Sel saraf di mana dinamakan sebagai neuron perantaraan. Okey, apa fungsi saraf tunjang? Membawa impuls ke dan dari otak. Okey, bermaksud di sini membawa impuls ke otak ataupun dari otak ke seluruh bahagian badan yang lain. Okey, saraf tunjang ini penting dalam mengawal tindakan refleks. Okey, apa itu tindakan refleks? Tindakan refleks adalah tindakan yang berlaku secara automatik untuk mengelakkan daripada kecederaan. Okey, contohnya kalau jari kita terkena ataupun kaki terpijak sesuatu yang tajam, jadi automatically kita akan angkat kaki. Itu adalah tindakan refleks untuk mengelakkan kecederaan. Okey, jadi itu adalah serba sedikit tentang sistem saraf. Okey, jadi fungsi sistem saraf pusat yang pertama mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan. Okey, mengkoordinasi di sini bermaksud mengawal, contohnya seperti seorang pemain badminton. Okey, so tindakannya perlu selari dengan rangsangan yang diterima. Contohnya kalau lihat pemain badminton perlu menggunakan tangan. Okey, jadi tangannya adalah bahagian efektor, iaitu bahagian yang akan memberikan gerak balas, manakala bahagian matanya akan melihat di mana kedudukan bulu tangkis. Okey, jadi koordinasi antara mata dan juga tangan perlulah selari. Okey, dalam pelbagai jenis permainan, okey, ataupun sukan. Jadi itu adalah salah satu daripada fungsi sistem saraf pusat. Okey, yang kedua mengesan rangsangan. Okey, kerana organ deria pada sistem saraf pusat akan mengesan rangsangan. Contohnya kalau di bahagian organ deria mata, rangsangannya adalah cahaya. Okey, kalau telinga, rangsangannya adalah bunyi dan yang seterusnya lah. Okey, yang ketiga, fungsi sistem saraf pusat menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Okey, jadi dia akan hantar maklumat dalam bentuk impuls, okey, ke otak. Okey, dan otak akan mentafsir impuls itu, dia akan terjemahkan maklumat yang dihantar. Okey, dan yang kelima menghasilkan gerak balas yang sesuai. Okey, jadi ini adalah fungsi bagi sistem saraf pusat. Okey, kita beralih ke sistem saraf periferi. Okey, sistem saraf periferi sistem saraf periferi ada dua bahagian yang paling penting, iaitu saraf kranium dan juga saraf spina. Okey, lihat dari segi kedudukan. Okey, saraf kranium di bahagian atas dan spina ini di bahagian badan. Okey, di bahagian bawah. Okey, so kita lihat 12 pasangnya, saraf kranium ada 12 pasang kiri dan kanan menghubungkan otak dengan organ deria, sebab kebanyakan organ deria ini berada di bahagian kepala ataupun di bahagian muka, dan juga organ dalaman. Okey, dan 31 pasang saraf spina, okey, menghubungkan saraf tunjang di sini dengan otot rangka. Otot rangka seperti di tangan, di kaki dan juga bahagian yang okey, jadi kita lihat yang ini kita pergi dengan lebih detail bahagian otak manusia. Okey, bahagian-bahagian otak dan kesannya apabila mengalami kecederaan. Okey, kerana di bahagian otak ada terlalu banyak sel saraf.
Okey, ini adalah bahagian otak. Okey, bahagian yang di sini atas adalah cerebrum. Okey, di bawah ini adalah bahagian cerebellum dan di sini adalah medulla oblongata. Okey, jadi kita lihat yang berwarna jingga, yang di situ adalah untuk ingatan, berfikir, belajar, dan kalau berlaku kecederaan di bahagian sini akan berlaku hilang ingatan. Okey, dan yang warna merah adalah pusat motor. Yang ini adalah warna merah ni kalau cedera akan menyebabkan lumpuh. Okey, jadi bahagian sini akan menyebabkan lumpuh. Okey, yang warna biru, okey, kalau berlaku kecederaan di sini akan berlaku hilang upaya mengesan rangsangan di kulit. Bermaksud kalau ada sentuhan, pesakit tidak akan dapat rasa. Okey, di bahagian belakang adalah penglihatan. Kalau berlaku kecederaan di bahagian sini, okey, ini bahagian belakang kepala. Okey, akan berlaku pesakit akan menjadi sebahagian atau seluruhnya buta kerana di bahagian sini adalah untuk penglihatan. Okey, pendengaran dia berdekatan dengan telinga. Kalau di sini berlaku kecederaan boleh menyebabkan pekak. Okey, dan di hadapan yang berwarna ungu ini adalah bahagian untuk deria bau dan juga rasa. Okey, kedudukan hidung dan juga mulut adalah berdekatan. Jadi kalau berlaku kecederaan di sini akan berlaku hilang upaya untuk merasa. Okey, pertuturan. Okey, kalau di warna kuning, bahagian kuning sini, bahagian cerebrum, otak, bahagian kuning ini berlaku kecederaan boleh menyebabkan bisu. Okey, di mana tadi saya dah sebut yang ini medulla oblongata. Medulla oblongata untuk mengawal tindakan refleks. Okey, dan cerebellum, okey, di bahagian bawah. Okey, dan juga cerebrum. Okey, so ini adalah urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Jadi gambar menunjukkan otak. Okey, jadi otak adalah pusat untuk segala aktiviti. Okey, yang ini adalah urutan aliran impuls. Okey, yang pertama rangsangan. Sebagai contoh bunyi deringan telefon. Okey, maklumat akan dihantar ke afektor. Apa dia afektor? Afektor adalah reseptor yang boleh mengesan rangsangan. Okey, jadi contohnya di bahagian telinga manusia. Okey, nanti di tajuk yang seterusnya kita akan pergi dengan lebih mendalam. Okey, struktur pada telinga, di mana reseptor pada telinga ya. Okey, jadi telinga mengandungi reseptor yang boleh mengesan rangsangan bunyi. Okey, jadi daripada telinga dia akan hantar ke otak. Jadi otak akan mentafsir maklumat dan kemudian dia akan hantar ke bahagian otot iaitu bahagian efektor. Okey, jadi efektor adalah otot dan juga kelenjar. Okey, dan seterusnya otot akan menghasilkan gerak balas. Okey, contohnya menyentuh skrin telefon. Okey, contohnya jari akan menyentuh skrin telefon. Otot pada jari akan menyentuh skrin telefon. Okey, apa itu tindakan terkawal? Tindakan terkawal adalah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Jadi kita boleh kawal apa tindakan yang boleh dilakukan. Dan semua tindakan terkawal ini dikawal oleh bahagian otak. Okey, contohnya seperti membaca, menulis, bercakap dan berlari dan apa-apa sahaja yang kita boleh kawal menggunakan otak itu adalah tindakan terkawal. Okey, yang ini adalah yang kedua iaitu tindakan luar kawal. Okey, yang ini adalah gambar saraf tunjang. Okey, jadi apa itu tindakan luar kawal? Okey, tindakan luar kawal adalah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Dia terbalik dengan tindakan terkawal. Okey, tindakan luar kawal terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama melibatkan medulla oblongata, yang ini adalah bahagian otak tadi. Okey, so tindakan luar kawal yang melibatkan medulla oblongata contohnya denyutan jantung, pernafasan,
Okey, dan juga peristalsis. Okey, peristalsis ini dah belajar semasa tingkatan 2. Okey, iaitu pergerakan gumpalan makanan di dalam esofagus. Okey, di dalam esofagus dan juga di dalam usus. Okey, yang kedua adalah tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang. Okey, yang melibatkan saraf tunjang adalah tindakan refleks. Okey, tindakan refleks bermaksud tindakan yang berlaku secara automatik untuk mengelakkan daripada sebarang kecederaan. Okey, contohnya adalah menarik tangan apabila tersentuh objek yang panas. Contohnya tersentuh kuali panas, kita akan terus terangkat tangan. Okey, dan juga menarik kaki apabila terpijak benda yang tajam. Okey, tindakan ini berlaku dengan sangat cepat. Okey, kita tak sempat fikir. Okey, kita terpijak saja, secara automatik kaki akan terangkat. Jadi itu adalah tindakan refleks. Jadi tindakan refleks ini tidak melibatkan bahagian otak. Okey, dia hanya melibatkan saraf tunjang. Okey, jadi ini adalah urutan aliran impulsnya untuk tindakan luar kawal. Yang pertama contoh rangsangan, ada objek yang tajam kemudian dikesan oleh afektor. Afektor adalah reseptor dan biasanya reseptor bagi tindakan refleks adalah kulit lah. Okey, contohnya kulit akan mengesan objek yang tajam tadi dan maklumat akan terus dihantar ke saraf tunjang dan saraf tunjang terus akan hantar impuls ke efektor iaitu otot dan gerak balas akan menyebabkan jari teralih. Okey, ini contoh urutan aliran impuls dalam tindakan luar kawal. Okey, jadi yang ini perbandingan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, persamaan kedua-duanya melibatkan sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Okey, tindakan terkawal dikawal sepenuhnya oleh cerebrum. Okey, cerebrum di mana? Cerebrum di bahagian atas otak. Okey, manakala untuk luar kawal ada dua iaitu dikawal oleh medula oblongata dan juga saraf tunjang. Okey, yang seterusnya terkawal melakukan aktiviti yang kita sedar, bermaksud kita boleh kawal aktiviti itu. Okey, untuk luar kawal dia melakukan aktiviti yang tanpa disedari. Okey, dan kita tidak dapat kawal aktiviti itulah. Okey, terkawal aktiviti boleh dikawal, manakala yang luar kawal aktiviti itu tidak boleh dikawal. Okey, terkawal dia melibatkan sistem saraf soma. Okey, dan tindakan luar kawal melibatkan sistem saraf autonomi. Okey, ini kedua-duanya adalah di dalam sistem saraf periferi. Okey, kadar tindak balas bagi tindakan terkawal boleh dipercepatkan atau boleh diperlahankan. Jadi kita boleh kawal. Okey, untuk luar kawal, kadar tindak balas adalah sangat cepat. Kita tak sempat untuk fikir pun dia terus akan berlaku dengan cepat kerana tindakan luar kawal ini adalah untuk mengelakkan daripada sebarang kecederaan. Okey, contoh tindakan terkawal adalah menulis, menari, menyanyi contohnya. Okey, dan luar kawal contohnya seperti denyutan jantung. Okey, peristalsis dan juga perkumuhan. Okey, ini contoh tindakan luar kawal yang melibatkan medula oblongata. Okey, so ini adalah perbandingan tindakan terkawal dan juga luar kawal. Okey, kita dah belajar keseluruhan tentang sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi dan juga tindakan terkawal dan luar kawal. Okey, yang terakhir kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan harian. Okey, apa fungsinya? Mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan. Okey, seperti pernafasan dan aktiviti harian seperti pergerakan badan. Okey, yang sistem saraf yang terjejas kalau ataupun berlaku kecederaan lazimnya menjadikan seseorang itu lumpuh sementara ataupun lumpuh separuh atau lumpuh secara keseluruhan. Jadi lumpuh ini disebabkan oleh kegagalan pada sistem saraf. Okey, dan yang terakhir sebagai contoh, sekiranya saraf dalam otot kaki atau tangan terjejas, seseorang itu ataupun pesakit itu akan menghadapi masalah untuk menggerakkan kaki atau
tangan. Okey, jadi kalau berlaku kecederaan pada otot kaki dan saraf itu tercedera, pesakit akan sukar untuk menggerakkan kaki atau tangan. Okey, jadi sistem saraf ini amat penting bagi manusia. Okey, kerana dia mengawal boleh kata keseluruhan bahagian badan dan juga keseluruhan aktiviti badan. Okey, jadi sebagai penilaian, okey, latihan yang perlu disiapkan adalah daripada latihan buku teks muka surat 10, buku teks sains tingkatan 3, praktis formatif 1.1. Okey, yang pertama, nyatakan dua bahagian utama dalam sistem saraf manusia. Yang kedua, apakah tindakan terkawal? Berikan satu contoh tindakan terkawal. Okey, yang ketiga, apakah tindakan luar kawal? Berikan satu contoh tindakan luar kawal. Okey, yang keempat, apa yang akan berlaku sekiranya seseorang mengalami kecederaan otak? Okey. Dan yang terakhir, apakah kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan? Okey, jadi ini adalah yang terakhir dalam tajuk 1.1. Okey, kita akan tamat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.